A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita bersua lagi untuk kita membincangkan topik-topik menarik berkenaan dengan kehidupan kita dan membawa kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting ilmu yang bermanfaat kita sebarkan kepada semua sahabat-sahabat kita, dan mudah-mudahan ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari tanggal 2 Disember 2020, pada hari Rabu, kita masuk hari kedua di dalam bulan Disember, hujung-hujung tahun 2020. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang tahun 2020 ini adalah perkara-perkara yang baik dan banyak iktibar pengajaran dan pelbagai perkara-perkara penting yang telah kita harungi dan jalani sepanjang tahun 2020. Mudah-mudahan menjadi satu ibrah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, okey, apakah topik bakal kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan fiqh, yakni fiqh solat takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Jadi macam mana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua, tetapi kita berfokus pada hari ini kepada 4 perkara. Yang mana yang pertama pada qiyam, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat tentang doa iftitah. Jadi kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh menjurus dan fokus kepada 4 poin penting yang saya sebutkan sebentar tadi. Untuk saya ulang sekali lagi: qiyam, niat, takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Jadi untuk bertanyakan soalan seperti biasa, boleh pergi ke dua saluran kita untuk buat pertanyaan. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800881677, atau nak terus ke Facebook rasmi kita juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Bertanyakan soalan di ruangan di bawah poster yang tertera. Dan mungkin ada pada pagi ini tak berkesempatan, ataupun sahabat-sahabat anda yang mengeluh mungkin tak dapat melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada. Saya berikan kepada sahabat anda di Facebook rasmi kita ada buat secara langsung bagi yang mungkin tak berkesempatan melihat di rumah anda. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Tetapi sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut perbincangan kita pada hari ini, kita nak lihat dahulu status terkini perkembangan COVID-19 di Malaysia. Doakan semoga dalam keadaan kebaikan. Baik, lihat di skrin TV anda setakat jam 5 petang semalam 1 Disember 2020, status terkini COVID-19 di Malaysia, kes baharu ada 1472 kes, dan jumlah kes yang masih aktif ada 10,495 kes. Dan kalau kita dapat lihat di situ, kes sembuh baharu ada 1,552 kes. Dan yang mendukacitakan, semalam ada 3 dilaporkan kes kematian baru, dan menjadikan jumlah kes keseluruhan setakat ini yang membimbangkan kita ada 67,169. Teruskan lagi berdoa dan menjaga diri anda, sama-sama menjaga diri masing-masing supaya dalam keadaan selamat dan dijauhkan daripada wabak yang sedang melanda negara. Doa semoga cepat diangkat wabak tersebut, kembali kehidupan seperti sedia kala. Okey, baik sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita hari ini bakal bersama dengan ahli panel bintang ilmuwan yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yang juga arif berkenaan dengan apa tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, yakni Al-Fadil Ustaz Muhadhir Haji Jul. Apa khabar Ustaz? Lama tak bersua kan, masih lagi dalam keadaan ceria seperti biasa Ustaz. Okey, hari ini bersama dengan Ustaz Muhadhir. Baik Ustaz, jom kita mulakan pada pagi ini dengan mukadimah perbincangan awal kita berkenaan dengan fiqh solat takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyyatan Islam wa tahiyyatan Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukran jazilan. Fadil Ustaz Azrin.
hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ibadah yang paling besar yang Allah wajibkan kepada umat, salat. Ya. Ibadah yang paling besar yang umat lakukan, persembahkan kepada Allah adalah salat. Kerana itu, hendaklah ia diambil berat dan diagungkan dan dibesarkan. Dan ia bukan suatu ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang luar biasa. Dari segi pensyariatan sahaja, tidak cukup dengan malaikat Jibril, tetapi Nabi SAW dipanggil untuk menerimanya sendiri dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kita melihat beberapa riwayat tentang Rasulullah SAW. Kalau solat tu, Azrin dan yang lain, Ya. hatta tatawarrama qadamah, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Terutama sekali kalau solat malam. Kenapa sampai begitu tu? Di dalam kitab Wafayatul A'yan disebut Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau 50 tahun solat subuh hanya dengan wuduk solat isyak. Bermaksud tak tidur malam. Tak tidur malam. Tak tidur malam maksudnya buat amal 50 tahun. 50 tahun. Iaitu buat solat malamnya. Demikian disebut di dalam kitab Siyarun Nubala. Anak kepada Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan ayahnya, Imam Ahmad ibn Hanbal, solat malam tu dan siang 300 rakaat. Masya Allah. Banyak lagi ni, Azrin, kalau kita nak bawa riwayat. Persoalan kenapa sampai begitu tu? Bagi setengah orang 2 rakaat pun, ya Allah, lemahnya. Dan susah. Para ulama mengatakan, sebab mereka melihat solat itu bukan satu bebanan. Walaupun dia asalnya hukum taklif, bebanan. Rasa terbeban jiwa kita. Tetapi mereka melihat solat itu sebagai satu hiburan. Kenapa? Sebab mereka tahu hakikat solat itu, zahir dan batin. Solat itu bukan hanya dikerjakan begitu sahaja dengan qiyamnya sampai salamnya. Tidak. Tetapi ada unsur-unsur kebatinan. Maksud ada unsur-unsur jiwanya itu. Sehingga solat itu bukan hanya dikenal dengan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bi-at-taslim bi-syurutil makhsusah sahaja. Solat itu kalau mengikut hukum fiqahnya adalah himpunan-himpunan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan dan perlakuan-perlakuan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang kita nak fokuskan hari ini dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Bukan itu sahaja. Lebih daripada itu lagi yang dikatakan solat itu. Sebab itu solat itu kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, as-salatu tuhratun lil qalbi lil qulubi min adanasi dhunubi wastiftahun libabil ghuyub. Solat itu adalah satu jalan untuk membersihkan, menyucikan hati daripada kotoran-kotoran dosa dan sebagai satu jalan untuk membuka pintu-pintu ghaib, pintu-pintu kurniaan Allah dalam bentuk rohani kepada hamba itu. Sebab itu, kalau difahami solat itu dari segi rahsianya, dari segi falsafahnya, bukan hanya dilihat berdirinya, rukuknya, sujudnya sahaja, tetapi dilihat ada connection di situ. Sebab itu solat disebut sebagai silatu al-abdi bi rabbihi, ma'a rabbihi. Itu jalan seorang hamba itu menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kelazatan, kesedapan di dalam solat disebutkan juga oleh Al-Imam Ibrahim ibn Adham ketika beliau menyebutkan ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang selalu bangun malam, yang dah terbiasa dan istiqamah, itu merasakan lebih lazat solat malamnya itu daripada orang yang buat maksiat, ahli lahwi, lara, maksiat dalam maksiatnya. Maksud, orang yang solat malam itu lebih sedap dirasakannya lemak manis solatnya itu
lebih sedap lagi daripada orang yang buat maksiat dengan kemaksiatannya itu. Kenapa hadirin? Kerana dalam solat itu punya rahsia. Sehingga Nabi bagi tahu Sayyidina Bilal ketika nak solat, arihna bis salat ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami, tenangkan kami dengan solat. Sebab ketika solat Nabi dibagi ketenangan, ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan bola mataku, sedap hatiku, tenang ketika solat. Apa rahsianya itu? Yang itu nak kena belajar. Kita akan kupaskan nanti sama-sama insya-Allah. Sayyidina Uqbah bin Nafi' mengatakan, kabattu salah 20 sanah thumma istamta'tu biha baqiyat umri. Aku belajar nak sedap solat. Belajar sedap solat ni Azrin 20 tahun. Lepas itu baru aku rasa sedap. Ni 20 tahun. Kita akan masuk sikit-sikit hari ini insya-Allah dengan panduan oleh Al-Habib Hasan Ibn Salih Al-Jufri Al-Bahar dalam risalah kecil beliau yang bernama Risalah Salati Al-Muqarrabin, solat orang yang dekat kepada Allah. Bagaimana solat itu insya-Allah kita akan kupaskan selepas ini, daripada qiyam sampai ke doa iftitah satu persatu insya-Allah. Cuma yang asalnya difahami dahulu kaedah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan untuk sedap dalam solat kena ada bawa 6 sifat ataupun 5. 1, hudurul qalbi, hadir hati. Ketika solat itu kita faham apa maksud solat, falsafah dan sebagainya, kita akan kupaskan. Yang kedua, at-tafahum, faham apa yang kita sebut. Kemudian al-haibah, merasakan hebatnya Allah Azza wa Jalla. Al-azamah, merasakan keagungan Allah. Al-haya, rasa malu mendirikan solat itu tidak seperti yang dikehendaki yang sebenarnya. Dan ar-raja, mengharapkan solat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk satu-satu insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan mukadimah awal berkenaan dengan topik perbincangan kita, fiqh solat, takbiratul ihram dan doa iftitah, yang mana untuk mendapatkan kelezatan solat seperti tadi kata Ustaz, ada yang sehingga 20 tahun untuk mendapatkannya, dan untuk mendapatkan satu kesempurnaan di dalam solat tersebut harus difahami berkenaan dengan zahir dan batin solat tersebut. Baik, okey, kita nak lihat soalan pertama di Facebook pada hari ini dari sahabat kita, Tuan Yahya Osman. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ustaz, apa maksud lafaz niat dan niat dalam solat? Boleh beri contoh? Pohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Daripada Yahya Parui Seremban. Terima kasih Tuan Yahya atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan niat dan juga bagaimana lafaznya dan maksud di sebaliknya Ustaz. Baik. Silakan. Itu sebenarnya satu soalan yang baik daripada Tuan Najib Yahya. Alhamdulillah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Itu kita akan kupaskan nanti sebenarnya, tetapi tak mengapa kita advancekan dahulu. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Ingatkan sesuatu, maksudkan sesuatu, terus buat. Itu maksudnya niat. Kalau contoh kita nak buat sesuatu 10 minit baru buat ataupun 1 minit baru buat, itu namanya azam, tidak niatnya. Dalam bab solat, rukun ada yang mengatakan yang pertama, ada yang mengatakan yang kedua. Itulah dia an-niyat. Niat itu letaknya di dalam hati. Apa yang diniatkan? Yang diniatkan kalau dalam solat fardu ada 3. Qasad, sahaja aku. Ta'arud, solat fardu apa? Fardu tu tadi. Fardu tu namanya ta'arud. Ta'yin, solat apa? Solat zahar. Itu yang penting. Sahaja aku, fardu zahar. Itu yang penting. Kalau ada 3 itu, sah solat itu. Cuma kalau dalam bermakmum, jadi berjamaah wajib menyebut makmum. Adapun imam sunat menyebut imaman. Dan kesempurnaannya, maka dalam niat itu ada sahaja aku. Umpama salat zahar 4 rakaat menjadi makmum tunai kerana Allah Taala. Itu yang dirangkumkan oleh ulama. Usalli faradadh dhahri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu namanya talaffuz. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, hukumnya sunat. Ini bab khilafiyah ni. Azrin, kita tidak perlu nak panjangkan sangat sebab
perkara khilafiyah sebenarnya sudah diselesaikan oleh ulama seawal timbulnya mazhab. Apa dia? Ketika Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Hanafi dan seterusnya imam-imam yang lain itu sudah selesai perbahasan tentang khilafiyah itu. Ada mazhab mengatakan sunat, ada yang tidak. Kalau mazhab kita Asy-Syafi'i mengatakan sunat, iaitu ijtihad, maka setiap ijtihad itu betul. Sehingga dalam kaedah menyebutkan at-talaffuz bin niyyati qubaila kulli ibadatin mustahabbun. Itu kaedah mazhab Asy-Syafi'i. Menyebut, mengungkapkan, membaca niat, lafaz niat itu setiap kali sesuatu ibadah hukumnya sunat. Bila sunat, maksudnya dapat pahala, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Dibuat dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Itu dari segi fiqahnya begitu. Kalau nak berniat wajib dalam hati, na'am itu wajib. Tapi menyebutnya itu menjadi sunat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i mendapat pahala. Tapi yang kita nak bincangkan lebih daripada itu. Kenapa kita sebut usalli fardadh dhuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala tu? Kenapa disebut lillahi ta'ala? Antara rahsianya itu untuk kita supaya ikhlas. Sebab itu kita letak lillahi ta'ala itu. Walhal dalam niat tak payah sebut lillahi ta'ala. Tapi bila kita melafazkan lillahi ta'ala di mulut, dia akan teresap di dalam hati. Kita ingat bahawa solat itu hanya untuk Allah. Situ letak nilai ikhlas. Ikhlas adalah seperti ruh pada jasad. Seperti elektrik pada perkakas yang perlu electricity. Minyak, petrol ataupun benzin dan sebagainya untuk kenderaan yang gunakan kedua itu. Bermakna manusia kalau tidak ada roh tak mungkin boleh hidup. Peralatan yang gunakan electricity kalau tidak ada elektrik tidak akan hidup. Begitu. Jadi Allah melihat sesuatu amalan itu bukan hanya bentuknya tetapi dari segi keikhlasannya itu. Sebab itu kita sebut lillahi ta'ala. Itu satu. Yang kedua, hadirin, kita buat amal ini itu sebenarnya taufik daripada Allah. Kita kena faham ada yang namanya hidayah, ada yang namanya taufik. Hidayah kalau dalam hati kita ni tahu mana baik mana buruk, hidayahlah tu. Tapi apakah kita mampu untuk laksanakan? Itu namanya taufik. Umpama orang itu tahu solat itu wajib, itu hidayah. Tapi dia tidak solat, dia dapat hidayah tapi tidak taufik. Begitulah yang lain, kiaskan kepada yang lain. Ternyata kita dapat solat. Siapa yang pilih kita itu? Allah. Itu rahsia sebut lillahi ta'ala tadi itu. Kemudian kita mohon taufik tadi itu. Allah yang pilih kita untuk solat. Satu. Yang kedua, kenapa kita dipilih solat? Mesti ada kebaikan walaupun sekelumit dalam diri kita itu. Dua. Yang ketiga, Allah nak tunjukkan kasih sayang Allah sehingga Allah memilihkan kita untuk solat. Kita hargai. Sebab itu bila kita solat, kita tahu ini semua datang daripada Allah. Tidak ada sekelumit pun kekuatan datang daripada kita. Malah kita minta pertolongan Allah. Sehingga sebahagian ulama mengatakan begini. Dalam solat itu dibawa apa? Satu, perasaan khauf, berbimbang-bimbang. Yang kedua, rida. Yang ketiga, raja dan puji. Begini, ketika orang itu nak solat, itu semua kekuatannya datang daripada Allah. Nyawanya datang daripada Allah, kekuatannya datang daripada Allah. Mampu tak dia nak sebut usalli ni, hatinya tu mampu tak dia sebut usalli? Dia berbimbang tu. Ketika dia sebut Allahu Akbar dan usallinya, itu adalah pertolongan daripada Allah dan dia bersyukur padanya. Jadi dibawa khauf, dibawa syukur. Bawa khauf, dibawa syukur. Kita akan sambung lagi nanti insya-Allah. Insya-Allah. Baik, ada 3 tadi disebutkan tadi berkenaan dengan khauf, raja dan juga puji kepada Allah di dalam melaksanakan solat tersebut, kerana dapat melakukan solat tersebut adalah satu keistimewaan ataupun rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. اللهم
إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, dan kita meluruskan perbincangan kita kembali dan mengambil soalan-soalan yang ditanyakan oleh penonton-penonton bersesuaian dengan topik kita pada hari ini. Dan ingat apa yang saya sebutkan sebentar tadi, konsep yang kita nak bawakan pada hari ini, poin-poin penting adalah 4 perkara yang kita nak bincangkan berkenaan dengan yang pertama qiyam, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat di hujung barulah kita akan meneruskan dengan doa iftitah. 4 perkara penting itu bakal kita bincangkan pada hari ini. Baik, kalau di awal tadi ada sahabat kita dah bertanya berkenaan dengan niat, dan kita nak meneruskan perbincangan kita. Kita nak lihat soalan di Facebook, ya Ustaz? Yes, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Muhammad Zulkifli, Muhammad Hafiz Zulkifli. Baik, Assalamualaikum. Ketika takbiratul ihram, di manakah sepatutnya dihadirkan niat? Sama ada sedang takbir atau sebelum takbir? Macam mana Ustaz? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Muhammad Hafiz, Taman Wira, Kuala Besut. Kuala Besut, Terengganu saya. Kan? Dia tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sahabat kita Hafiz yang bertanya soalan. Dia kata, kat mana kalau orang tahu kata tang mana niat tersebut nak niat? Adakah sebelum, sedang angkat ataupun ketika mana Ustaz? Silakan. Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan yang sangat baik daripada Muhammad Hafiz tentang takbiratul ihram sesuai dengan tajuk perbincangan kita. Menjawab dahulu, kemudian kita kupaskan sedikit. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, yang dikatakan niat tadi kan dalam hati. Dan niat itu ada muqaranahnya. Maksud ada cara letaknya itu. Ada 2 dalam mana-mana kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, kecil ataupun besar. Satu namanya muqaranah kamaliyah, secara sempurna. Maksud meletakkan niat, memasukkan niat dengan sempurna, bermula daripada alif pada Allah dan sebelum berhenti ra pada akbar. Maksud Allahu akbar. Itu nah, Allahu akbar. Di situ sudah cantik, ada 3 tadi tu, qasad, ta'arud, ta'yin. Paling kurang sahaja aku, kemudian fardu kita ambillah maghrib, paling kurang. Kalau ada 3 tu cukup. Kalau tidak ada usalli, tak mengapa, kerana lillahi ta'ala mustaqbilal qiblah, menghadap qiblat 3 raka'atin, itu menjadi sunat. Jadi yang penting 3 itu dalam ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir, iaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu namanya muqaranah kamaliyah, iaitu meletakkan niat itu dengan sempurna. Kamal maksudnya sempurna. Macam mana sempurnanya? Cantik, lengkap daripada alif pada Allah dan sebelum ra pada akbar, Allahu Akbar. Dah ada situ qasad, ta'arud, ta'yin. Tapi ada juga orang yang sebut Allah tak masuk-masuk, tak masuk-masuk, nak baru masuk 3 itu. Itu namanya muqaranah urfiyah. Dia urf, maksudnya dia masuk tidak sempurna, tapi mana-mana ni dia boleh masuk, tang mana pun dia boleh masuk. Tapi dia seperti lubang sikitlah. Dia tak masuk lagi, tak masuk, baru nak masuk. Itu. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, hendaklah niat itu mesti ada ketika dalam menyebut takbir, iaitu Allahu Akbar. Takbir ni ada 2.
Nah, ada takbir intiqalat daripada rukun ke rukun, Allahu Akbar juga. Tapi daripada satu rukun ke satu rukun tu namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Tapi kita bicarakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Nah, kita akan sebut sebentar lagi. Maka naklah dimasukkan di dalam Allahu Akbar itu. Allahu Akbar dimasukkan di situ. Bagi orang yang was-was tidak mengapa di awal sedikit. Sebelum alif. Sebelum alif tu di awal sedikit, dan tidak mengapa di akhir sedikit, tapi jangan lama sangat. Kalau lebih pada ra tak lebih, boleh. Allahu Akbar baru dia masuk. Tak apa. Oh boleh. Boleh. Itu untuk orang yang was-was. Untuk was-was. Kalau orang tak was-was tak boleh. Di antara itu baik. Kenapa kita sebut usalli? Walhal usalli itu kan sebelum Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama, usalli itu adalah untuk membantu supaya niat kita itu masuk. Bila kita sebut usalli fardhu, memang kita niat itu tak masuk lagi yang katanya rukun. Yang dimasukkan rukun itu bila menyebut Allahu Akbar. Baik, mari kita lihat kenapa kita sebut Allahu Akbar. Sebenarnya kita tak cerita lagi yang tentang qiyam tadi tu, tapi tidak mengapa. Hadirin, sedikit kita kembali pada qiyam, nak masuk kepada takbiratul ihram supaya ada cantik jalannya itu. Qiyam itu ada falsafahnya dan ada rahsianya. Berasal dari perkataan aqama yuqimu iqamatan, iaitu berdiri atau mendirikan. Ada dua sebab. Kenapa disebut qiyam? Sebahagian ulama mengatakan sebab qiyam tu maksudnya berdiri. Bila berdiri, kebanyakan rukun solat tu berdiri. Cuba kita lihat qiyam, berdiri. Niat, berdiri. Suratul Fatihah, berdiri. Rukuk, berdiri. I'tidal, berdiri. Jadi kebanyakan rukun-rukun 13 itu sifatnya adalah berdiri. Nah, itu luaran sahaja. Nah, tetapi yang lebih daripada itu, kenapa disebut qiyam ataupun iqamah? Kalau dalam Al-Quran, Allah ketika menyebut tentang solat, Allah tidak menyebut kerjakan solat, lakukan solat, tetapi dirikan solat. Nah, kita baca dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Wa yuqimu maksudnya mendirikan solat. Nah, dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimis salah. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan diriku orang yang mendirikan solat. Kenapa? Ada kaitan ketika Allah menyebutkan tentang orang yang mendapat neraka wail. Ketika disebut tentang neraka wail, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang solat. Tidak disebut fawailun limuqimis salah ataupun limuqimis salah. Neraka wil untuk orang yang solat. Tidak disebut neraka wil untuk orang yang mendirikan solat. Kenapa? Kata ulama, perkataan iqamah itu, mendirikan itu, iaitu menjaga rukunnya dengan benar, menjaga syarat-syarat sahnya dengan benar, menjaga sunatnya dengan benar, dan bawa dua hakikat solat ketika solat, iaitu hakikat zahir dan hakikat batin. Mendirikan solat bukan hanya dengan zahirnya tetapi dengan batinnya. Begitulah apabila orang itu qiyam. Dari segi fiqh, hendaklah kaki ditegakkan dan kaki ini juga diluruskan. Begini, bukan begini, tapi begini. Jari-jarinya diluruskan. Kenapa? Ini namanya falsafah salat. Bukan hanya hati lurus kepada Allah, niat ikhlas kepada Allah, sehingga anggota badan, jari-jari ini juga lurus menghadap kiblat. Nah, kesepaduan antara zahir dan batin. Yang kedua, ketika dia mendirikan solat, dia tahu dia sekarang dalam perjalanan menuju suatu alam kerohanian. Maksudnya, bila dia nak solat itu, dia berhubung nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah yang menjadikannya, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang tahu, yang menjadikan alam ini dan mentadbir, yang tahu bolak balik hati manusia itu. Seorang hamba yang tahu falsafah ketika nak solat, yang sebelumnya tadi, sebelum solat,
apa maksiat yang tidak dia lakukan, apa dosa yang dia tidak lakukan, apa ghaflah yang dia tidak kerjakan. Maka lalu ketika dia datang seperti mana seorang yang penuh dengan kesalahan dan dosa menghadap seorang yang sangat tahu dan bijaksana, itu baru dalam bahasa manusia. Kalau bahasa Allah, sehingga tahunya Allah itu inkishaf, dalam hatinya tidak ada yang terselindung. Lalu ketika dia menghadapi Allah dalam solat itu, maka dia membawa perasaan malu, dia rasa hina sangat-sangat, dia rasa macam kecil, kerdil sangat-sangat. Kenapa? Ini pendosa sudah datang, yang melanggar perintahnya, yang ghaflah padanya, yang tidak ingat padanya, dia bawa dirinya itu. Sehingga ketika dia solat, dia merasakan dirinya sangat kerdil dan hanya mengharapkan belas ihsan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdirinya itu bukan berdiri orang yang sombong, tapi berdiri orang yang fakir, berdiri orang yang mengharapkan pengampunan Allah, berdiri orang yang mengakui segalanya itu miliknya Allah. Sehingga dia tidak lihat dirinya itu besar, sombong, takabur. Yang dilihatnya adalah Allah. Sehingga bila dilihat kehinaannya padanya, kekurangan padanya, tidak ada apa padanya, yang besar adalah Allah, maka dizahirkan perasaan hatinya ke lidahnya, Allahu Akbar. Lalu dia merasakan yang paling besar, yang paling agung, yang paling sempurna, tidak lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara kenapa qiyam itu menjadi suatu rukun yang sangat penting. Bukan hanya setakat berdiri begitu sahaja. Berdiri, hati kita sedar yang sekarang kita menghadap yang maha pada segalanya, kuasa dan sebagainya, merasakan diri itu kerdil dan penuh dengan dosa. Sehingga bila nanti melantunkan usalli dan mengucapkan Allahu Akbar, sudah kita isbatkan bahawa yang besar itu semua Allah, bukan manusia, bukan dunia dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi berkenaan dengan ketika mana niat nak dimasukkan waktu berdiri tersebut, ketika mana takbiratul ihram. Ustaz dah jawab kepada kita sebentar tadi, di antara yang sempurnanya adalah ketika mana selepas alif dan sebelum ra pada akbar. Dan diceritakan juga kepada kita berkenaan dengan qiyam yang sempurna, supaya kita ni bukan sahaja hati lurus kepada Allah, apa segala anggota zahir kita juga lurus menghadap ke arah kiblat, juga zahir dan batin dihadirkan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam solat tersebut. Baik, okey, soalan seterusnya juga di Facebook dari sahabat kita Puan Nurizan Hasan. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum, soalan saya, bolehkah kita berniat solat sebelum takbiratul ihram? Maksudnya Ustaz, semasa berdiri tegak sebelum mengangkat tangan takbir. Sebab ada antara kami yang sukar memasukkan niat solat semasa takbiratul ihram, terutama niat solat jamak qasar. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Nurizan atas soalan yang ditanyakan. Dia kata sebelum Ustaz. Tapi mungkin Ustaz boleh masukkan juga, kalau orang ni dia tak dia dalam perjalanan, tu memang dia niat dalam hati dia nak solat sekian-sekian, contoh solat maghrib, dia datang terus dia angkat takbir, adakah itu juga boleh Ustaz? Silakan. Baik, soalannya sangat bagus. Kita jawab dari segi fiqah dahulu. Dari segi fiqah, tidak boleh kita berniat sebelum alif. Maksud saya ini berniat, bukan melafazkan niat. Kan kita lafazkan niat sebelum alif. Salli faradal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Akan sebelum alif tu bawa ke Allahu Akbar. Yang dikatakan niat itu wajib di antara alif dan ra. Tetapi kan tadi ada disebutkan payah nak masukkan tadi, terutama sekali dalam solat jamak qasar. Dalam jamak qasar taqdim pula tu, kemudian takhir pula tu, terpusing habis. Dia jadi payah untuk kita letakkan di situ. Maka di situ ada ruang untuk membolehkannya. Maksudnya boleh sekejap sebelum itu. Tetapi sebenarnya yang dikatakan niat itu tidaklah sepayah mana. Bukanlah semestinya sebiji-sebiji. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat jamak kepadanya asar, jamak takdim mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Memang kalau ada sebiji memang lagu tu. Niat tu lagu tu ya. Niat tu lagu tu ya. Dia qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Dia bukan semestinya sebiji kena mai sahaja aku sembahyang. Perkataan word tu satu tu kena mai, tak semestinya.
bila terangkum benda tu, bila dia kata nak lagi nak sembahyang jamak apa semua masuk dalam tu, itulah dia katakan niat. Cuma ulama bagi kesempurnaan supaya kita jangan duk pergi merata, tu yang disebut tu sahaja aku sembahyang fardu lohok dan sebagainya. Nah, jadi dari segi hukum fiqahnya tidak mengapa walaupun sebelum takbir tadi itu takut untuk orang yang was-was. Tapi sebenarnya benda tu ringan saja. Kenapa tak semestinya word by word kena sebut jamak takdim kerana Allah? Tidak semestinya. Satu. Yang kedua, apabila kita sembahyang dengan berilmu, yang penting tiga tadi tu. Apa dia sahaja aku? Kalau fardu tu fardu lohok, fardu kemudian zuhur. Itu saja. Cuma kalau jamak takdim, jamak takhir kena masuk situ, jamak takdim, jamak takhir. Satu lagi kalau makmum, boh makmum. Benda tu ringan sangat, tak apa. Dia lagu tu. Nah, baik. Hadirin, takbiratul ihram, takbir itu adalah ungkapan untuk Allahu Akbar. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau tasbih, subhanallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Tapi kenapa disebut ihram? Ihram maksudnya yang mengharamkan. Macam orang pakai pakaian ihram untuk umrah haji, pakai je pakaian ihram, niat je ihram, 14, 13 pantang larang umrah haji tak boleh nak buat. Sama. Bila sebut Allahu Akbar, takbiratul ihram itu apa antara falsafah dia? Falsafahnya tadi sudah kita sebutkan. Apabila kita berdiri tadi dengan penuh kehinaan, tak ada rasa apa dalam diri kita. Kita sembahyang ni pun pasal Allah yang bagi kekuatan. Nah, la haula an ma'siyatillah illa bi asmatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk tak buat maksiat kecuali protection daripada Allah. Tidak ada kekuatan untuk buat taat melainkan kekuatan daripada Allah. Bermakna bila kita sembahyang ni Allah yang bagi semua tu. Sebab tu kita minta ketika kita berdiri tadi tu kita minta. Dan dalam niat tadi lillahi ta'ala tu kita mohon sebenarnya, ya Allah bantu saya salat. Sebab tu tadi Azrin dan kita dah sebut tadi kan. Para ulama setiap rukun itu Azrin dibawanya 3 sifat tadi itu. Khauf, rida, raja, syukur. Ketika dia berdiri, dia bimbang ni. Ya Allah, boleh saat lagi nak berniat ni, boleh tak boleh ni? Dia berbimbang. Ketika dia berniat dan sebut Allahu alhamdulillah, dia bersyukur. Tapi saat lagi ni boleh tak boleh nak baca doa iftitah, tak tahu. Dia berbimbang-bimbang. Bila boleh baca, dia redha. Kalau boleh, Allah semua. Kalau tak boleh, itu pun daripada Allah. Maksudnya hakikatnya. Ketika dia boleh perhabis baca takbiratul ihram tu, Allah alhamdulillah syukur. Tapi sekali ni nak baca doa iftitah ni, dia tak bawa lagi tu. Jadi yang 3 tadi tu Azrin, yang kata khauf, redha, raja dengan puji tu, dia bukan bawa satu saja, setiap rukun. Sehingga tak ada poin, tak ada ruang untuk dia ingat dunia. Pasal dia duk berbimbang. Jangan duk bimbang sangat. Saya tak sembahyang ni buat dia. Dia bimbang, raja, redha, Allah nak bagi apa pun tak apa, dan syukur. Begitu nah. Sama juga takbiratul ihram. Makan minum itu halal, berbicara itu halal, buat pekerjaan itu halal, tetapi bila sudah Allahu Akbar, semuanya ditinggalkan kerana yang lebih besar dan agung hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berbimbang-bimbang dalam selepas saja satu rukun, nak masuk pada satu rukun, kebimbangan itu yang menyebabkan tak ada ruang untuk berfikir tentang keduniaan, khusyuk itu akan datang. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Kata Imam Ghazali, bagaimana nak mendapatkan khusyuk di dalam solat, ada 6 perkara yang patut kita fahami. Yang pertama adalah hadirkan hati. Yang kedua, fahami apa yang dilakukan dari sudut pergerakan maupun apa yang diucapkan. Yang ketiga, merasa Allah Maha Hebat. Yang keempat, merasa Allah Maha Agung. Yang kelima, hadirkan rasa malu. Dan yang keenam, penuh pengharapan. Ini adalah 6 perkara yang boleh kita fahami, ambil sebaik mungkin dan kita hadam betul-betul supaya boleh menzahirkan, menghadirkan khusyuk di dalam solat kita. Itu dipetik daripada kata Imam Al-Ghazali. Baik, terima kasih sidang penonton yang masih setia bersama Tanya Ustaz pada pagi ini untuk kita sama-sama ambil nota penting bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir tentang bagaimana fiqh solat, tentang takbiratul ihram dan juga doa iftitah, dan kita rangkumkan juga dalam perbincangan kita tentang qiyam dan juga niat di dalam solat, dan telah diuraikan sebentar tadi panjang lebar berkenaan dengan niat dan juga qiyam, dan kita nak meneruskan perbincangan kita. Kita nak lihat pula tentang takbiratul ihram. Baik, sama-sama kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Ayub Ahmad. Baik, Assalamualaikum. Apakah syarat sah takbiratul ihram? Macam mana solat jika tidak memenuhi syarat sah takbiratul ihram? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Ayub atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan syarat sah. Selalu kita bila dengar takbiratul ihram ini kita anggap satu benda yang ringkas, biasa, tetapi betul ke Ustaz ada syarat sahnya untuk melaksanakan dengan sah? Baik, silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Soalan yang sangat baik daripada Tuan Ayub. Jarang orang bertanya soalan ini. Dan jarang juga orang tahu, mohon maaf. Sebab yang diketahui kalau dalam rukun 13 itu adalah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Kalau 4 mazhab yang menjadi rukunnya adalah 7. Nah, itu perbincangan ulama. Kemudian yang harus kita tahu juga, malah yang wajib kita tahu, setiap rukun dalam solat itu ada rukunnya. Contoh tadi, bila kita sebut tentang qiyam. Qiyam itu rukun solat. Tapi ketika qiyam ada rukunnya. Rukunnya ialah hendaklah berdiri seperti orang berdiri. Semampunya lah, kalau orang itu berdiri, boleh dengan tegak-tegak. Kalau orang itu mungkin ada slip disknya, ada rosak, ada ataupun sakit sedikit, maka dia bongkok sedikit, tak mengapa, asalkan dalam keadaan dia berdiri itu. Kalau yang duduk, maka duduk itulah jadi qiyam dia itu. Tapi tak boleh bergerak-gerak, begitu. Begitu juga dalam niat. Niat itu rukun kan, tapi dalam rukun ada rukun. Contoh, ketika orang itu berniat, dia mesti berdiri, tak boleh berlari. Contohnya, dia takut ditinggal dalam solat Jumaat, mula-mula datang ni dia berniat sahaja, baru sampai ke saf, tak boleh. Dia mesti berdiri. Dan qadar dia mesti dalam tegak berdiri itu, tidak boleh bergerak-gerak untuk memasukkan niat tadi itu. Kemudian dalam niat mesti ada qasad ta'arud, ta'yin untuk fardu dan sebagainya. Sekarang takbiratul ihram sama juga. Kita cerita sikit-sikit je ni, kalau kita cerita panjang dia akan jadi perbahasan fiqh yang panjang. Sebab kita akan bicarakan dua, dari segi fiqahnya dan dari segi bagaimana falsafahnya. Begitu juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk di dalam rukun qauli. Rukun qauli yang disebut. Bila disebut, dia mesti satu disebut. Tidak boleh diam sahaja. Contohnya dalam hati, kita tak ucap di mulut, tapi dalam hati. Tidak sah. Bila tidak sah rukun yang pertama, rukun yang seterusnya juga tidak sah. Sebab itu dia mesti disebut. Allahu Akbar. Nah, tak boleh. Tak boleh. Itu membatalkan. Batal juga. Nah, Fatihah nanti jadi batal. Sebab rukun pertama tadi sudah, rukun sebelumnya sudah batal. Itu satu. Bila rukun qauli, dia mesti ada miming. Allah. Nah, yang ketiga, mesti sebutannya betul. Allahu Akbar. Begitu. Tak boleh Allahu Akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar. Tidak boleh. Allahu Akbaru. Tidak boleh. Dia mesti disebut dengan lafaz yang betul. Nah, itu dari segi kesempurnaan penyebutannya. Kalau tidak, batal. Nah, sebab ia adalah rukun qauli. Rukun qauli dia mesti disebut dengan bertajwid semampu kita lah, dan mesti dengan betul. Tidak boleh ditambah perkataannya
Allahu akbar tak boleh. Wallahu akbar pun tak boleh juga. Nah, itu antaranya. Banyak lagi sebenarnya dalam perkataan dalam sebutan takbiratul ihram itu. Yang lebih daripada itu, Hazrin dan Hadirin, bila kita sebut takbiratul ihram, Allahu akbar, yang tadi halal sebelumnya semua ditinggalkan. Perbicaraan, percakapan, semua ditinggalkan. Apa dia? Pengajarannya, pengajaran batinnya. Kalau perkara yang halal, makan, minum, perbicaraan, itu sanggup ditinggalkan untuk membesarkan Allah, maka perkara yang haram sepatutnya lebih lagi kita boleh tinggalkan kerana tak ada apa-apa dan dia memang sudah haram. Nah, yang kedua, bila kita sebut Allahu Akbar, Allah lah yang paling besar. Tapi bukan besar saiz ni, sebab Allah tidak ada saiz. Nah, kalau kita bawa kebesaran Allah dari segi kemahakuasaan, subhanallah, tidak ada tandingannya. Kalau Allah difahami bahawa maqam Allah itu khaliq, kita ini makhluk, maka kitalah insan yang sekerdil-kerdilnya. Bagus juga kadang-kadang hadirin kalau berkesempatan cuba lihat dalam YouTube itu bagaimana diambil gambar orang yang bertolak daripada landasan kapal terbang tu kan, naik ke atas, ditengok di zoom bumi tu, jadi mula-mula besar, kecil, koi kecil, Allah, halo sehingga ada dibuat grafik bagaimana dengan dalam planet, kemudian dalam galaksis, dalam Milky Ways, dalam cakrawala, halui, semakin halui. Allahu Akbar. Duk tang mana kita? Hak kecil tadi dah. Nah, kalau kata jentik lagu ni, tak ada apa bumi kita ni. Nah, sebab itu tidak ada perasaan sombong, melainkan hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak cerita lagi tentang langit-langit itu. Langit-langit yang di atas langit dunia kita ini ada 7. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menjadikan 7 petala langit itu. Sebab itu disebut langit-langit. Sebab langit itu ada 7. Langit yang pertama ni besar lagu mana? Bumi yang kita duduk lah ni, bawah tang tu hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Langit kedua besar lagu mana? Langit pertama campur dengan bumi, bawah tang ni hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Hak ketiga, 2 dengan 1 campur dengan bumi, bawah tang ni hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Sampai yang ketujuh, belum lagi Sidratul Muntaha, belum lagi Mustawa dan Arash. Halui, supaya kita jangan merasa sombong dalam kehidupan ini. Kalau Allah tidak bagi kita nafas, bagi kita kekuatan, maka tidak ada apa-apa manusia itu. Betul Ustaz. Satu soalan yang jarang ditanya berkenaan dengan syarat sah di dalam takbiratul ihram, sebenarnya ada perkara-perkara juga yang patut dijaga supaya menjaga kesempurnaan tersebut. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin terputus ya Ustaz. Ya. Untuk kita cuba sekali lagi. Assalamualaikum. Mungkin kita akan sambung selepas ini untuk kita mengambil pemanggil lain. Baik, okey, kita lihat soalan di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Nurul Huda Tajuddin. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Adakah makmum perlu menunggu imam selesai takbiratul ihram baru makmum boleh mengangkat takbir ataupun bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih juga Puan Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan takbiratul ihram. Bolehkah angkat sama-sama ataupun bagaimana, ataupun kena tunggu selesai baru boleh angkat Ustaz? Silakan. Baik. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Bahasa hadis sangat tepat sekali. Idza kabbara, apabila kabbara ni fi'il madhi, bermaksud apabila imam selesai takbir, fakabbiru, jangan tunggu lama. Fa itu rahsianya mesti cepat. Kalau thumma tu ambil masa sikit. Nah, dalam hadis menyebut fa idza
wa idza kabbara apabila imam telah selesai takbir. Bahasanya selesai takbir, fakabbiru, segeralah kamu bertakbir. Dalam hadis ini zahirnya menunjukkan selesai dulu imam takbir baru kita takbir. Gitu nah. Tidak boleh bersamaan dengan imam. Kalau bersamaan dengan imam maka batal solat. Dalam takbir lah. Kalau yang dalam lain tu, dalam rukun-rukun lain, dia jadi makruh. Tidak batal, tetapi habis batal solat, pahala solat berjamaah. Dia ada beza ya. Batal solat dengan batal solat berjamaah. Maksudnya batal solat dengan batal pahala solat berjamaah itu berbeza. Tapi kalau dalam takbir tadi itu paling baik, paling sempurna, selesai dahulu imam takbiratul ihram, barulah kita makmum takbiratul ihram. Sama juga dengan salam nanti yang kita bahaskan, selesai saja salam baru kita salam. Jadi selesai Allahu akbar baru makmum Allahu akbar. Jangan sekali dengan imam, itu membatalkan, dan jangan nak kejar imam, itu tidak sempurna. Berlawanan dengan imam pula, dia lebih kuat daripada imam pula cara dia angkat tu kan. Baik. Okey, kalau tadi berkenaan dengan permasalahan ketika mana makmum dan juga imam mengangkat takbiratul ihram, dan soalan yang seterusnya dari sahabat kita di Facebook ni Ustaz juga berkenaan dengan takbiratul ihram, tapi berbeza sikit daripada sudut soalannya. Bertanyakan dari Salrasi Cikci. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Bagaimana tata cara mengangkat kedua belah tangan dan kedudukan tapak tangan ketika takbiratul ihram menurut Al-Quran, sunnah dan mazhab Imam Syafi'i bagi laki-laki dan wanita? Dan soalan yang kedua, adakah ucapan Allahu Akbar itu, iaitu takbir, perlu seiring dengan mengangkat kedua tapak tangan? Dia kata angkat dulu ke baru takbir ke, ataupun takbir dulu baru angkat ke, ataupun bagaimana? Jadi silakan Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan dua soalan tersebut. Baik, soalannya sangat baik. Kita jawab yang kedua dahulu. Yang kedua dulu. Yang paling sempurna kata Imam Al-Bukhari adalah ketika menyebut terus angkat tangan sekaligus, dan ketika habis bar sudah berada tangan di dada, di perut kita ini begini, gitu, Allahu Akbar, begitu. Nah, yang paling sempurna jangan dipanjangkan Allah, tidak. Nah, yang paling sempurna macam biasa juga, Allahu Akbar, baik makmum baik imam, walaupun ada sebahagian yang Allahu Akbar. Yang paling tepatnya ialah tidak dipanjangkan, sama ada jadi imam ataupun jadi makmum. Jadi macam mana? Allahu Akbar, bermula saja terus angkat, Allahu Akbar saja dah sampai kat sini dah. Gitu nah, itu yang paling sempurna sekali. Itulah pendapat mazhab kita yang paling tepat sekali. Adapun kalau berlambat sedikit ataupun laju sedikit, tidaklah sampai membatalkan solat, tetapi kurang sempurna. Itu jawapan untuk soalan yang kedua. Soalan yang pertama melibatkan mazhab dan hadis. Bagaimana kita nak angkat tangan itu? Kalau dibincangkan satu-satu memang panjang, tapi secara rangkuman sahaja ya. Bila kita angkat, maka ada hadis yang menyebutkan kana yarfa'u yadayhi khudwa mankibai, adalah Nabi mengangkat kedua tangannya setentang dengan mankibai ini, seperti begini. Tapi ada hadis yang lain menyebutkan bahawa selari dengan anak telinga. Daun telinga ni anaknya tu. Tapi ada hadis yang lain menyebutkan bahawa jari-jari Nabi itu melepasi daun telinga di atas. Ini daun telinga ni. Ni telinga ni daun. Ni bawahnya anak telinga tadi. Atas ni begitu juga. Jadi ada 3 hadis. Paling kurang Nabi setentang dengan dada sebegini. Hadis yang kedua menyebutkan selari dengan ini, anak telinga tadi itu. Kemudian jari-jari Nabi melepasi telinga atas. Karena itu Al-Imam Syafi'i menggunakan kaedah al-jama'u bainal ahadith. Jama' maksudnya mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Itulah kehebatan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sahih terkenal dengan ulama madhab, tetapi beliau juga ulama hadis. Beliaulah orang yang pertama menulis kitab yang bernama Mukhtalaful Hadis. Kalau hadis itu khilaf seperti zahirnya satu dengan yang lain, bagaimana kita nak synchronize, macam mana kita nak satukan itu. Sebab itu Imam Syafi'i menyatukan hadis yang mengatakan setentang dengan dada, daun telinga, anak telinga dan atas, lalu beliau mengatakan sebegini. Begini diangkatnya.
Kalau ibu jari tak cecah ni pun tak apa, tapi kita masa kecil dulu diajak supaya sentak. Kemudian yang ini jangan dirapatkan, hendaklah direnggangkan sedikit dan menghadap kiblat sebegini. Kita tunjukkan Allah gini, Allahu Akbar, 3 jari dilepaskan, itu yang paling sempurna. Boleh ataupun 2, 1 boleh, ataupun 1, 2 boleh. Sama ada di tengah-tengah. Ini paling banyak dalam pendapat mazhab kita Syafi'i, dan di kiri sedikit pun tidak mengapa meletakkannya itu. Untuk perempuan tidak. Untuk perempuan begini sahaja. Sebab isteri-isteri ummahatul mukminin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang begitu. Nah, memang sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Tetapi untuk lelaki dengan perempuan dalam mazhab kita Syafi'i ada perbezaan. Jadi perempuan jangan macam kami begini, tidak. Allah inilah Allahu akbar. Itu sahaja. Itu cara yang diajarkan, dan bagaimana kita pada hari ini mungkin banyak sesuatu yang patut kita perbetulkan di dalam kita melaksanakan solat, baik daripada bacaan dan juga pergerakan. Perhatikan baik-baik apa yang dibincangkan, semoga dapat diubah menjadi kesempurnaan. Baik, okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedang menonton setia Tanyalah Ustaz yang berada di rumah di hadapan kaca TV waktu ketika ini. Anda mungkin ada yang tersentak memikirkan, Allahu Akbar, adakah betul ataupun tidak selama ini aku melaksanakan solat mungkin dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 ataupun 60 tahun sudah melaksanakan solat, tetapi pada pagi ini mungkin ada yang tersentak memikirkan banyak rupanya kesilapan yang kita lakukan di dalam solat kita, baik daripada rukun fi'li ataupun rukun qauli, yang mana bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah salam. Banyak sebenarnya yang kita lakukan kesilapan, dan pada pagi ini kita dengar betul-betul, ambil betul-betul nota-nota penting yang Ustaz nak sampaikan kepada kita. Semoga dapat dijadikan sebagai memperbaiki kesilapan-kesilapan kita dalam melaksanakan solat, satu ibadah yang cukup agung, satu ibadah yang cukup istimewa, solat 5 waktu sehari dan semalam, juga solat-solat sunat yang kita lakukan. Baik, sidang penonton, kita nak meneruskan perbincangan kita. Kita nak tinjau soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Romli Ali. Baik, Assalamualaikum. Soalan saya, selepas mengangkat takbiratul ihram, adakah perlu diam seketika sebelum membaca doa iftitah, ataupun perlu diteruskan tanpa berhenti kerana ada berbagai pendapat Ustaz? Sekian, terima kasih, mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Tuan Romli atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan lepas saja takbiratul ihram Ustaz, letak saja, adakah terus ataupun diam dulu, tenang dulu ke lagu mana Ustaz? Silakan. Soalan yang sangat baik, dan ini melibatkan kesempurnaan salat, tidak melibatkan batal ataupun sahnya solat itu. Ada beberapa tempat yang perlu saktah. Saktah maksudnya berhenti sebentar sebelum kita membaca ataupun meneruskan yang lain. Kalau di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, dalam perkara rukun, saktah itu wajib. Contoh, setelah kita rukuk, dia kena saktah dalam maksud tamak ninah, maksud saya tamak ninah itu wajib. Adapun saktah
Itu hukumnya sunat. Contoh, Allahu Akbar, saktah sekejap. Maksudnya berhenti sekejap. A'udzubillahi min Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa ana minal muslimin. Saktah, berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Itu antara saktah yang menjadi kesempurnaan salat. Jadi apakah perlu? Ya, Tuan Haji Romli dijawab perlu, dan itu menjadi kesempurnaan. Malah sebahagian ulama mengatakan itu adalah sunat hai'ah, iaitu sunat yang walaupun tidak berat tetapi dia menyempurnakan solat. Naam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan tersebut, yang mana ada saktah seketika. Saya ada saktah seketika sebab ada orang Ustaz dia terus tiga-tiga daripada doa iftitah, lepas tu tak ada berhenti terus masuk al-Fatihah, tu terus masuk surah ayat lazimah, terus kan dia tak ada berhenti ya. Tapi yang diajarkan Ustaz sebentar tadi, kita ada berhenti seketika, berehat seketika untuk kita memberikan ketenangan sebelum masuk pada ayat yang seterusnya. Baik, okey, untuk soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Baizura Mazlan. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Takbiratul ihram menandakan bermulanya solat. Soalan saya, apa maksud sesudah takbiratul ihram keluar dari solat fardu? Bagaimana jika kita rasa tidak selesa? Contohnya, orang di sebelah kita kerap bersin dan takut virus boleh hinggap pada kita. Apakah dibolehkan keluar dari solat? Maklumlah zaman virus sekarang ni Ustaz. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Baizura Mazlan atas soalan yang ditanyakan. Yang saya faham daripada soalan itu, dia kata Ustaz, lepas saja angkat takbir kan, dia kata bila mana selesai takbiratul ihram maknanya sudah pun masuk solat kan. Jadi dia kata dia nak keluar daripada solat. Adakah haram ataupun bagaimana? Jadi dibolehkan ataupun tidak Ustaz? Mungkin ada sebab-sebab yang dibolehkan keluar daripada solat setelah daripada takbiratul ihram. Ustaz mungkin boleh huraikan juga berkenaan dengan mufaraqah. Silakan Ustaz, silakan. Soalannya sangat baik. Memang apabila yang disebut solat itu dia terangkum daripada takbiratul ihram dengan bacaan-bacaan, dengan perbuatan-perbuatan fi'li, rukun qauli dan sebagainya sampai nanti salam. Maksudnya bila kita sudah takbiratul ihram, haramlah kita keluar betul. Tanpa alasan, tanpa sebab. Tapi kalau yang tadi itu dengan alasan orang itu bersin takut virus dan sebagainya, itu belum diyakini itu virus, maka haram untuk kita putuskan, tak boleh. Nah, jangan-jangan tak boleh dalam perkara solat. Kalau sakat jangan-jangan syak, itu belum lagi. Kalau yakin betul-betul ya. Contohnya kita sembahyang di jalan umpamanya waktu solat Jumaat, barangkali sebelum ini, jadi ada kenderaan yang dia tak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, dia akan terlanggak dan sebagainya. Kita pula duduk tang tu. Boleh tak kita lari? Lari boleh, tapi bukan nanti kita lari cabut. Tak. Lari tempat lain. Nanti kita akan lihat bagaimana cara larinya tu. Contoh yang kita sembang dalam masjid, contohlah ada mai binatang apa, tak tahu binatang ular ke apa ke. Hamster. Hamster dan sebagainya. Binatang yang boleh menyebabkan kematian. Kita nak keluar daripada solat, jangan keluar solat. Lari ya boleh, tapi jangan lari cabut. Lari itu tak boleh. Iaitu kita beralih untuk kita pergi tempat lain. Kita bagi contoh sikit. Tengah saya qiyam solat, tiba-tiba ada kucing, maaf dia kencing tang ni. Kita nak lari ke? Ya, kena lari, tapi jangan lari cabut. Dia tak boleh. Kena lari satu step sebelah kanan ataupun beberapa step, asalkan jangan 3 step berterusan, tak boleh. Dia kena lari satu, berhenti sat. Walaupun dia 4 kali, dia dikira satu. Pasal apa? Pasal dia berhenti sat. Tengok saya tak beralih lah, saya tak nampak ada saya Jadi ini kaki saya beralih ke sebelah kanan. Pasal tang ni ada kucing kencing. 1, 2, berhenti sat. Dikira satu. Walaupun 2 kali. Tapi dia kena berhenti sat. Kemudian 1, 2, dikira satu. Walaupun dah 4 kali dah. Ada cara dia tu larinya tu. Jadi boleh tak kita lari ataupun beralih? Jawabnya boleh, tapi dengan tata cara yang tertentu. Itu barangkali yang difahamilah daripada soalan tadi tu. Baik, yang bersin tadi pun kita dah jawab dah. Kalau orang tu bersin takut virus dan sebagainya, itu sekadar kita punya tanggapan sahaja, anggapan sahaja. Sebab itu
sangat bagus kita pakai SOP, gunakan SOP sekarang, pakai master, sangat baik. Kalau tadi disebutkan berkenaan dengan keluar daripada solat setelah dia angkat takbiratul ihram, boleh sedikit sikit berkenaan dengan mufaraqah. Mungkin ada orang yang tertanya-tanya juga bila sebut berkenaan dengan soalan keluar dari solat sebentar. Baik. Bagus sekali soalan ini, dan kadang-kadang berlaku juga. Mufaraqah maksudnya seorang yang solat dia mufaraqah. Mufaraqah iaitu farraqa yufariqu tafriq, dia menjauhkan ataupun dia melepaskan dirinya daripada orang yang dia ikut. Dan mufaraqah ini hanya melibatkan solat berjamaah saja. Kalau seorang tak ada yang kata istilah mufaraqah, dia melibatkan imam dan makmum. Contoh, makmum seorang yang qari yang bagus membaca suratul Fatihah dan rukun qauli. Berimamkan seorang yang ummi maksudnya dia baca Fatihah tapi tak apa nak betul. Kalau dia ikut, maka batal sembahyang orang yang qari tadi itu. Hendaklah dia mufaraqah. Apa dia mufaraqah? Dia berniat, la, saya tak ikut imam dah. Jangan sebut batal dalam hati. La, sekarang saya tak ikut imam dah. Itulah namanya niat mufaraqah. Ataupun ketika dia solat, imam di hadapan itu ada terkena najis, dia yang lihat, maka dia wajib mufaraqah. Kalau dia ikut, maka batal solat dia. Adapun orang yang tidak ikut, tidak batal, kecuali imam lepas solat, lepas terus dia solat, habis solat terus dia abang, oh maaf ada apa tadi najis kaki kira batal semua sembahyang. Kena sembahyang lain. Kena mufaraqah tadi dia tak batal. Kalau yang mufaraqah tak batal, sebab dia tidak ikut orang yang batal. Tabi'un, orang yang mengikut dia mesti mengikut. Tapi kalau orang yang diikut tu batal, maka yang lain pun yang mengikut jadi batal juga. Jadi dia mufaraqah dia sendiri. Jangan habaq kat orang sebelah najis, dia pun batal juga. Dia seorang. Itu namanya niat mufaraqah. Kalau dia nak ikut pergerakan imam itu lebih baguslah. Walaupun kalau dia tak ikut pun tak mengapa, tapi nampak janggal dia tengok orang. Jadi dalam solat tu pun ada etika-etika dia. Tapi dalam bab keluar daripada solat tadi, ya ada satu namanya mufaraqah dari segi niat, dan satu lagi dari segi peralihan yang kita sebut tadi. Baik, itulah jawapannya berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi sebagai mufaraqah. Dan pada soalan yang sahabat kita tanyakan sebentar tadi, ketika mana dah angkat takbir nak keluar daripada itu, maka tidak boleh. Tetapi bila ada benda-benda yang menyebabkan kebinasaan ataupun merosakkan ataupun membahayakan, ada caranya untuk bergerak ataupun keluar daripada tempat tersebut sehingga tidak membatalkan solat itu. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Rohaya Arifin. Baik, Assalamualaikum. Soalan saya, apakah istimewanya doa iftitah sedangkan Al-Fatihah itu wajib dibaca? Doa iftitah hanya sunat, namun ia juga perlu dibaca. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Rohaya atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan apa istimewanya doa iftitah, Ustaz. Masya Allah, saya sangat suka soalan ini kerana itulah tajuk kita untuk mengupas takbiratul ihram dengan doa iftitah, bukan sahaja dari segi fiqah tapi dari segi apa rahsia dan falsafahnya. Saya suka sangat, dan kita akan telusuri satu persatu ni Puan Rohaya dan yang lain. Doa iftitah itu hukumnya sunat, dan sunat itu sunat hay'ah. Sunat ada dua, satu sunat ab'ad. Ab'ad ini berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun ni sebahagian. Kuatnya sunat ab'ad ini seolah-olah ia sebahagian rukun, sehingga kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak, sunat sujud sahwi. Contohnya qunut, duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal itu adalah ab'ad, kuatnya seperti rukun, sehingga kalau ditinggalkan sunat sujud sahwi. Ada satu lagi namanya hay'ah. Hay'ah itu untuk mencantikkan. Kalau Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Muniyatul Musalli dan yang lain-lain menyebutkan ia seperti rambut. Hay'ah itu seperti rambut. Kalau rukun itu seperti nyawa. Kalau ab'ad itu seperti anggota badan. Orang yang putus badan tangannya boleh tak hidup, boleh, sebab rukun tadi nyawanya ada lagi. Tapi kalau dia tidak ada hay'ah, tak ada rambut, tak ada bulu, tak ada kuku, kita pun seram. Jadi kerana itu dia mencantikkan solat itu seperti manusia. Baik.
apa yang kita boleh pelajari daripada doa iftitah walaupun itu hanya sunat. Hadirin jangan tinggalkan. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali sebut yang Ustaz Azrin sebut tadi itu. 6 kita bawa untuk dapat khusyuk. Pertama sekali hudurul qalbi. Itu ketika qiyam sudah kita bawa sampai salam. Yang kedua tafahum, ini penting. Tafahum maksud faham apa yang kita baca. Sehingga bila kita sebut Allahu Akbaru Kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya. Terus kita fahami, ya Allah memang benar. Macam kita sebutkan tadilah, kalaulah Allah tidak jadikan kita, maka Allah tidak jadikan alam ini, tidak mungkin kita hadir, tidak mungkin kita hidup. Nah, Allah lah yang mentadbir alam yang seluas ini yang kita sebutkan tadi, sudah di permulaan. Walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Memang kita kalau melihat orang itu suaranya sedap, lalu kita puji, zahirnya dia punya. Tapi hakikatnya siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, siapa yang mendengar doa kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala puji itu adalah miliknya Allah. Kita sikit-sikit sahaja sebab masa tidak mengizinkan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah. Bila kita faham maha suci Allah, Allah tidak seperti makhluk satu dari segi zahirnya. Yang kedua, Allah tidak seperti makhluk yang serba kekurangan, yang serba kehinaan, yang serba tak boleh buat apa-apa. Allah segala-galanya. Di situ sudah kita tetapkan niat, tidak ada yang maha melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kita solat ini, kalau Allah tak tunjukkan taufik, kita tak solat. Kalau Allah tak bagi ilmu, kita tak solat. Tuan-tuan, bila kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dari mana kita tahu tu? Daripada bahasa Arab. Kita faham sebab kita belajar. Siapa yang memahamkan kita itu kalau tidak Allah? Begitu. Nah, semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukratan wa asila, di awal pagi dan di akhir siang. Semua puji bagi Allah. Sehingga kita jangan meletakkan datang daripada kita. Sebab kita tidak ada apa-apa tadi kan. Hadis menyebut la haula an ma'siyatillah illa bi asmatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Kita tak buat maksiat ni, Allah yang protect. Kita lakukan ketaatan itu kekuatan daripada Allah. Sehingga semuanya layak untuk Allah. Bila kita merasakan diri kita ini dhaif, hina, serba kekurangan, lalu kita baca wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku kepada siapa? Maksudnya hati kita. Bila sebut wajjahtu wajhiya, ini baru doa iftitah ni, belum lagi Fatihah ni. Tu kita nak cerita bahawa dalam solat itu, kalau kita fahami memang rasa sedap. Lainlah kalau kita tidak fahami. Jadi sangat bagus sekali perbahasan kita. Mudah-mudahan sempat. Bila kita pusatkan wajjahtu wajhiya, dah tak pilih lah. Tak ada masa kita nak ingat assignment, tak ingat kerja lain. Sebab memang pusatkanlah untuk Allah. Kepada siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku pusatkan, fokuskan diriku ini pada yang menciptakan langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi itu besar mana hadirin. Lalu kita di situ kita tahu bahawa sekarang kita menghadap Allah dengan penuh rasa kesyukuran, penuh rasa keinsafan dan penuh rasa keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Daripada doa iftitah itu sahaja, baru doa iftitah itu Ustaz sebentar tadi ada falsafah dan juga kefahaman yang penting ketika mana itu di awal-awal saja sudah mengajarkan kita untuk mendapatkan satu fokus yang tinggi di dalam solat, belum lagi masuk pada rukun-rukun yang lain, apatah lagi banyak perkara-perkara yang dapat menyentuh hati di dalam melaksanakan solat yang benar-benar sempurna. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Kita bersambung 30 minit di TV9 untuk kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan fiqh solat, takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Yang mana kalau tadi sebelum kita berakhir di TV3, kita ada huraikan serba sedikit maksud dalam doa iftitah tersebut dan pada sudut falsafah dan apa sebenarnya yang cuba disampaikan supaya dapat menggegar hati. Itu belum lagi dihuraikan oleh Ustaz. Sebentar lagi kita akan meneruskan tentang falsafah doa iftitah tersebut. Tapi sebelum tu kita nak ambil dahulu soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Soalan saya ada dua soalan di sini. Yang pertama, benarkah ada doa iftitah pendek? Oh, ada yang pendek saya. Baik. Okey, yang kedua, jika imam membaca Al-Fatihah dalam solat Isyak contohnya, macam mana yang lebih afdal, saya baca doa iftitah sampai habis ataupun saya dengar baca imam membaca Al-Fatihah? Sebab Ustaz, saya pernah dengar tahu ada ustaz yang kata lebih afdal dengar bacaan imam berbanding kita membaca doa iftitah waktu imam membaca surah Al-Fatihah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Silakan Ustaz untuk pencerahannya. Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Doa iftitah pendek memang ada. Ada saya. Ada. Cuma saya tak ingatlah ni. Sebab kita biasa baca hak panjang. Jadi kita tak berapa nak ingat. Tidak sinonim dengan yang panjang. Baik. Yang panjang itu diriwayatkan oleh beberapa riwayat, antaranya daripada sirahnya itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh cucu baginda, iaitu Sayyidina Al-Husain bin Ali, tentang apakah kita makmum membaca doa iftitah ataupun mendengar bacaan imam. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, hendaklah kita membaca doa iftitah, sebab membaca doa iftitah itu adalah hukumnya sunat hay'ah, baca. Itu maksudnya baca dengan sedikit laju. Tetapi bila kita tahu bacaan, pengertian itu, walaupun kita baca laju tidak mengapa, yang penting pengertian tu kita faham. Maksud saya, jangan ditinggalkan membaca doa iftitah itu. Kemudian barulah kita mendengar membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab Hanafi lebih kepada mendengar. Sebab dalam mazhab Hanafi, apabila imam membaca suratul Fatihah, maka makmum tidak perlu lagi membaca suratul Fatihah. Wa idza dzukira al-Quran wa idza quri'a alaihimul Quran wa idza quri'a alaihimul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan pada kamu Al-Quran termasuk suratul Fatihah oleh imam, hendaklah kamu dengar dan kamu teliti. Sebab itu dalam mazhab Hanafi tidak perlu lagi makmum membaca suratul Fatihah. Sebab itu diberatkan mendengar suratul Fatihah. Adapun imam, adapun makmum dalam mazhab Asy-Syafi'i wajib membaca surah Al-Fatihah. La salata bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat yang sempurna, maksudnya sah, tanpa membaca suratul Fatihah. Jadi kita sebagai mazhab Asy-Syafi'i baca juga surah doa iftitah tapi dengan sedikit laju supaya berkesempatan juga mendengar Fatihah imam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita berkenaan dengan membaca doa iftitah sebentar tadi. Bila mana imam membaca Al-Fatihah, mana lebih afdal adalah membaca doa iftitah berbanding daripada mendengar imam membaca surah Al-Fatihah. Dan mungkin Ustaz ada sedikit nak disambung berkenaan dengan apa falsafah di sebalik doa iftitah sebentar tadi. Silakan. Soalan yang sangat bagus tadi kan Nazrin, sebelum kita berhenti, tentang kenapa perlu membaca doa iftitah. Betul. Kerana solat itu bukan saja zahir tetapi batin. Tidak mungkin sesuatu yang ada di dalam Fatihah atau dalam bacaan solat itu sia-sia sahaja. Mesti ada sebabnya itu. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin membicarakan tentang solat, beliau tidak hanya cukup dengan kitabus salah, tidak, tetapi kitab adabis salah, adab solat, maksudnya ada rahsia-rahsia dalam perkara-perkara zahir itu. Sama juga dengan puasa. Imam Al-Ghazali tidak tulis kitab as-siyam, tak, tapi kitab adabis siyam, adab-adab berpuasa. Kenapa? Bila sebut adab ini ada yang zahir, ada yang batin.
Kita sudah huraikan tadi Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa. Hanifa muslimah, hanifa lughah. Bila kita baca hanifa lughah, hati kita pun kena lughah. Lughah maksudnya jangan ke sebelah kanan mengharapkan selain daripada Allah, jangan ke sebelah kiri takut selain daripada Allah. Untuk perkataan hanifa. Muslimah, berserah diri. Bila kita berserah diri, kita pun ketika membacanya itu, ya Allah, saya berserah diri, tunduk, patuh dan pasrah kepada ketentuanmu ya Allah. Maka di situ kita akan melihat bila kita dah serahkan diri kita ni, tunduk dan patuh, kewujudan yang sebenar, hakiki hanya Allah. Yang lain majazi sahaja. Yang memberi bekas ta'thir Allah. Yang lain majazi sahaja. Sehingga kita tidak takut dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sebab tidak akan berlaku semuanya melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin, tidak syirik. Maksud mentauhidkan Allah. Tauhid dalam tujuan hidup kita untuk Allah. Tidak ragu-ragu mencintai Allah. Kenapa? Kenapa kita percaya kepada, maaf ya, Tuhan lain mungkin ataupun makhluk lain mungkin, walhal yang kita mohon kebahagiaan hidup, siapa yang bagi kebahagiaan hidup itu? Allah. Yang bagikan kita ilmu siapa? Allah. Segalanya nikmat besar kecil itu diberikan oleh Allah. Tapi kenapa harus kita berpaut pada makhluk? Gitu nah. Memang kita sayang pada mak ayah itu zahir. Tetapi kita sayang pada mak ayah sebab kita sayang pada Allah. Allah yang suruh kita sayang pada mak dan ayah. Sehingga nanti kita akan sebutkan inna salati, sesungguhnya solatku. Solat itu anugerah daripada Allah, dan kita solat itu taufik daripada Allah. Dan kita angkat tangan, kekuatan itu siapa yang bagi? Allah. Siapa yang memahamkan kita perkataan itu? Allah. Siapa yang memasukkan rasa sedap ketika solat itu? Allah. Itu bila kita sebut inna salati wa nusuki. Ibadahku, apapun yang kita lakukan itu untuk Allah. Maksud kita bersiaran sebegini ini memang zahirnya untuk penonton, tetapi kerana menyampaikan ilmu yang Allah suruh sampaikan ilmu. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kita akan sambung wa mahyaya seterusnya nanti insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk falsafah di sebalik doa iftitah sebentar tadi, yang mana sebelum ni kita membaca dengan hanya sekadar lafaznya dan juga kita memahami maknanya, tetapi apa rahsia di sebaliknya kita akan fahami pada hari ini. Ustaz dah huraikan kepada kita separuh tadi, ada separuh lagi untuk kita sambung selepas ini. Baik, kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Baik. Okey. Assalamualaikum. Soalan saya ada dua soalan di situ. Yang pertama, bagaimanakah bagi pasangan suami isteri yang mana pasangan mereka terdiri daripada mualaf? Okey. Apakah perlu kuatkan suara untuk bacaan doa iftitah agar pasangannya dapat mengikutinya? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Oh, yang kedua itu bukan soalan. Yang kedua itu adalah ucapan terima kasih Ustaz. Baik, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Puan Ruby atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan contoh diberikan pasangan mualaf. Dia kata boleh ke doa iftitah tu baca kuat Ustaz supaya pasangan makmum di belakang boleh dengar. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Soalan yang sangat baik. Mudah-mudahan pasangan mualaf ini Allah berikan kefahaman yang mendalam dalam ilmu pengetahuan agama, terutama sekali dalam bab solat. Membaca doa iftitah itu hukum asalnya adalah tidak dikuatkan, tidak dijaharkan. Tetapi kalau niat untuk mengajar tidak salah, tapi sekadarnya. Janganlah membaca seperti membaca surah yang sekuat itu. Nah, sekadarnya. Mudah-mudahan bila kita kuat sedikit akan didengar oleh suami ataupun isteri yang mualaf tadi itu. Nah, baca kuat sedikit hanya untuk mendengarkan di belakang, jangan terlampau kuat seperti mana bacaan di dalam solat maghrib, isyak ataupun subuh. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, jawapan kembali dihuraikan bersama Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, dan kita nak mengambil soalan di Facebook dari sahabat kita yang bertingkah soalan Puan Sahziatul Siddiq. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum. Soalannya, bagaimanakah hukumnya sekiranya setelah mengangkat takbir terus membaca surah Al-Fatihah disebabkan terlupa membaca doa iftitah? Apakah boleh berhentikan bacaan surah Al-Fatihah dan menyambung doa iftitah dan suratul Fatihah kembali selepas itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, dan terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq atas soalan yang ditanyakan. Saya faham daripada soalan ni dua, Ustaz. Dia kata yang pertama tu, bila mana dia angkat takbir, habis saja takbir terus baca Al-Fatihah, dia berhenti baca doa iftitah dan lepas tu baru dia baca Fatihah balik. Yang kedua, saya faham daripada soalan ni, dia baca surah Al-Fatihah sampai Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dia berhenti baca doa iftitah, dia sambung Maliki Yaumiddin nanti. Bagaimana Ustaz? Boleh ataupun tidak, Ustaz? Silakan. Soalan yang sangat baik. Dalam kaedah solat, apabila kita sudah masuk pada rukun, jangan patah balik ke hai'ah ataupun sunat. Sama juga tadi, kalau puan tadi telah membaca suratul Fatihah, tengah-tengah baca tu baru teringat Allah lupa baca doa iftitah, tidak perlu ghostan balik, tidak perlu lah, sebab kita telah masuk pada rukun. Sebab iftitah itu hanyalah sunnah hai'ah, Fatihah itu adalah rukun, jadi tak perlu nak patah balik. Kadang-kadang dia kata jangan patah balik, Ustaz, dia baca ke rakaat kedua. tapi Ustaz, kalau contoh dia memang masa-masa tu dia memang saja tak nak baca. Adakah ada satu kerugian besar, Ustaz? Baik, kalau dia tidak baca, itu hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab perkara itu perkara yang dituntut membacanya. Doa iftitah itu dituntut. Sebahagian mengatakan khilaf aula. Khilaf aula maksudnya yang aula tu dia baca, yang sepatutnya dia baca tapi dia tak baca. Jadi dari segi kesempurnaan dia telah tidak sempurna. Seperti mana orang yang hidup cukup dengan anggota badan tetapi dia tak ada rambut, dia tak ada bulu-bulu mata, dia tak ada bulu roma, kuku pun tak ada. Boleh tak orang itu hidup? Boleh. Sempurna tak? Tak berapa nak sempurna lah. Malah mungkin orang lari tengok pelik lagu tu. Jadi sunat hai'ah itu jangan ditinggalkan. Contohnya ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan itu adalah sunat hai'ah, tak angkat pun tak apa. Ketika nak rukuk, Allahu akbar, itu adalah sunat hai'ah, tak angkat pun tak apa. Tapi rugi. Karena setiap yang namanya sunat itu ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu, sesuatu yang dibuat dapat pahala, tinggal tidak berdosa, tapi rugi. Betul. Ramai di antara kita yang faham sunat itu bila mana buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tapi sebenarnya adalah bila buat dapat pahala, tak buat rugi. Kan? Baik. Okey, kita nak meneruskan tadi kita punya perbincangan tentang falsafah di sebalik doa iftitah, yang mana tadi sampai pada wanusuki. Silakan Ustaz, sambungan. Kita sambungkan sedikit. Bila kita menyebut wa mahyaya, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, segera kita faham, kita hidup ini dengan roh yang dijadikan oleh Allah. Bila masa sahaja Allah nak ambil, itu boleh. Itu pertama. Yang kedua, kita hidup ini dilengkapkan Allah dengan sifat-sifat keindahan, pandai, cantik, cermat, teliti, berkasih sayang, memaafkan orang. Sifat-sifat indah ini Allah bagikan kepada kita ketika kita punya roh. Orang yang meninggal mana boleh semua itu. Bermaksud roh itu adalah diberikan oleh Allah, kita tahu. Kalau Allah tak bagi, tak akan mungkin kita hidup. Dan sifat-sifat keindahan tadi itu juga diberikan oleh Allah, bermakna kita tidak ada apa-apa. Semakin kita menghinakan diri kita dalam solat, semakin kita tawadhu. Wa mamati, dan kematianku, kita tahu kehidupan ini akan meninggal, dan mati itu dari segi kerohaniannya adalah kita mematikan diri kita. Ada konsep yang disebut sebagai fana, meleburkan diri. Maksudnya meleburkan ananiyah. Ananiyah, keakuan. Aku yang berkuasa, aku yang pandai, aku yang buat ini, aku. Tidak. Sebenarnya bukan aku, tetapi Dia, Allah.
Allah yang memandaikan, Allah yang bagikan aku boleh berbicara, orang lain faham dan sebagainya. Jadi kita meleburkan sikap keakuan aku, semuanya dikembalikan kepada Allah. Buktinya apa? Lillah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, siapa Allah? Rabbil alamin, pentadbir kepada seluruh alam ini, alam manusia, alam jin, alam roh, alam malaikat keseluruhannya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin rasa kerdil sehingga kita mengucapkan la syarikalah, tidak ada yang mendua padamu ya Allah, tidak ada Tuhan yang ketiga bersama denganmu, tidak. Maksudnya kuasa mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat semuanya Allah, 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 kekuasaannya kepada Allah, hakikinya, majazinya, naam daripada makhluk. Situ terangkat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam i'tiqad kita, dan kita melihat pada tauhid af'al dalam pengajian ilmu tauhid, semuanya datang daripada Allah, sifat wahdaniyah. Wa bidzalika umirt, dan begitulah aku diperintahkan sebagai hamba untuk taat pada perintahmu ya Allah. Sebagai hamba antaranya mendirikan solat itu, wa ana minal muslimin, dan ya Allah aku ini orang yang berserah. Bukan diterjemah aku ini orang yang Islam saja, betul, tetapi orang Islam yang berserah. Berserah apa? Kita akui kita ini lemah, Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa, kita tunduk padanya. Kita inginkan rahmat daripada Allah kerana Allah pemberi rahmat. Kita tidak mampu nak kenal Allah kalau Allah tidak menolong kita dalam perkara pengenalan pada dirinya. Tak mampu untuk kita melakukan apapun ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah muqaddimah, intro dah macam tu, dengan penuh dengan semuanya diserahkan kepada Allah kemahakuasaan, kita ini sangat kerdil, hina dan kekurangan, barulah nanti bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lebih terasa dalam solat itu. Itu kita akan bincangkan nanti. Itu jawapannya dan juga huraian terhadap falsafah di sebalik doa iftitah. Dan Ustaz, bila kita sebut tentang melaksanakan solat, kadang-kadang terlalai, terlupa itu, kadang-kadang dia hadir tanpa sengaja, Ustaz. Macam ada sahabat kita di Facebook ni, dia tanya dari Kak Sabah, katanya Assalamualaikum. Kadang-kadang dia kata bila mana kita membaca doa iftitah ni, tidak berhati-hati membacanya ketika solat, kadang-kadang dia tertukar, Ustaz, di antara perkataan musyrikin dan muslimin kat ujung tu, Ustaz. Dia kadang-kadang sebut dua-dua musyrikin, kadang-kadang sebut dua-dua muslimin, kadang-kadang tertukar yang ni di depan, yang tu di belakang, ya. Sudah tentu ianya membawa maksud yang salah, Ustaz. Jadi, berdosakah jika kita tidak sengaja, dan bagaimanakah kedudukan solat kita? Adakah sah ataupun macam mana tu, Ustaz? Terima kasih Kak Sabah atas soalan yang ditanyakan. Jadi, bagaimana, Ustaz, kalau tertukar dan bagaimana? Masya-Allah, ini soalan ada keinsafan. Masya-Allah. Dalam Islam itu sesuatu yang dibuat tidak sengaja, maka tidak berdosa. Sama juga dengan perkara ini, walaupun implikasinya tu berat kalau kita buat dengan sengaja tu. Wa ma ana minal muslimin, saya ni bukan orang Islam. Wa ana minal musyrikin, saya orang syirik. Kankah lagu tu dari segi syariatnya talaffuz sebegitu boleh membawa akidah yang bahaya. Tetapi kalau kita satu mungkin tak faham lagi, yang kedua kita faham tapi dia raplah, dia sebab dia rima akhir dia lebih kurang, Ustaz. Lebih kurang sama, jadi tertukar dua-dua tu, maka tidaklah salah dan solat itu sah. Tetapi kita pelajari bahawa fokus ketika membacanya, tambah lagi kita dah syarahkan tadi kan, satu-satu setiap kalau kita fahami yang kita sebutkan itu, tidak ada masa untuk kita ingat hal keduniaan. Tambah lagi kita bawa tadi kan Nazrin, kita bawa khauf tadi, kita bawa rida, kita bawa puji dalam setiap rukun tadi tu. Tidak mungkin ada ruang untuk kita tidak ingat kepada Allah. Tambah lagi nanti kita bicarakan apa hikmah takbir intiqalat. Sehingga intiqalat itu tak boleh kita separuh. Contohnya daripada i'tidal ke rukuk, Allahu Akbar, baru ni senyap saja. Tak. Naklah dibaca Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sehingga ruang-ruang untuk ingat pada perkara yang lain daripada solat itu tidak ada, sebab dipenuhi dengan
ucapan-ucapan indah takbir membesarkan Allah. Tertukar, tidak sengaja tidak mengapa, tetapi perlulah berhati-hati pada masa akan datang. Dan sidang penonton, pada hari ini kita membincangkan berkenaan dengan qiyam, niat takbiratul ihram dan juga doa iftitah dari awal tadi sehingga ke penghujungnya. Mudah-mudahan setelah kita membincangkan ini sehingga ke akhirnya dapat sesuatu yang bakal kita perbaiki pada hari ini. Dan saya tanyakan kepada penonton-penonton sekali lagi, ada ataupun tidak kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dalam solat kita, baik daripada perbuatan rukun fi'linya ataupun rukun qaulinya yang sebelum ini tersilap, maka hari ini kita perbetulkan hasil daripada apa yang kita dengar dari Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi untuk perbincangan fik solat takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi di hujung ni Ustaz kita buat satu nota penting rangkuman dari apa yang kita bincangkan sebagai nota penting kesimpulan perbincangan kita, Ustaz. Silakan. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita solat hendaklah kita bawa dua hakikat, iaitu hakikat zahir dan hakikat batin. Hakikat zahir mengetahui perilaku dan bacaan solat secara fiqh. Yang kedua, secara batin, hendaklah kita tahu falsafah dan rahsia-rahsia solat, setiap bacaan dan pergerakan, supaya nanti kita betul-betul orang yang mendirikan solat, bukan orang yang solat. Ia ada beza, orang yang solat al-musalli. Orang yang mendirikan solat muqimus solah, orang yang mendirikan solat, bukan orang yang solat yang kita sebutkan rahsianya di awal tadi. Baik, Ustaz, kita tutup dengan doa ringkas pada hari ini, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhadhir. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Dan jangan lupa untuk mengikuti Tanyalah Ustaz esok bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga ahli panel Ustaz Muhammad Abdullah dengan topik Sirah Ummu Sulaim, wanita berakhlak mulia. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.